Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ingin membentangkan kajian tindakan saya iaitu kaedah kota Cerakin dalam pendarapan antara nombor 2 digit dengan nombor 2 digit dalam kalangan murid tahun 3. Seterusnya, sebagai pendahuluan, saya hendak menyentuh sedikit pendapat Tokoh Razali 2012 iaitu beliau mengatakan murid melakukan kesilapan seperti kesilapan konsep, kesilapan nilai tempat dan kecuaian dalam mengira semasa membuat pengiraan tentang pendarapan antara nombor 2 digit dengan nombor 2 digit. Semasa sewaktu pengajaran dan pembelajaran saya semasa praktikum, saya mengetahui bahawa murid-murid saya mendapati kesukaran dalam operasi darab antara nombor 2 digit kerana kebanyakan murid keliru dan mereka tidak tahu konsep pendarapan dia. Mereka tidak faham tentang nilai tempat yang seharusnya diletakkan di mana. Lepas tu sebagai fokus kajian saya ingin melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kota Cerakin bagi mengatasi masalah pendarapan yang melibatkan nombor 2 digit dan nombor 2 digit dan menambahbaikkan amalan pedagogi seseorang guru dalam topik pendarapan. Seterusnya, objektif kajian saya yang pertama adalah menghuraikan cara murid tahun 3 memahami konsep pendarapan yang melibatkan nombor 2 digit dengan nombor 2 digit dan melalui kaedah kota Cerakin yang diperkenalkan oleh saya. Yang kedua adalah saya ingin memerihalkan kaedah kota Cerakin dapat menambahbaikkan amalan pedagogi guru dalam membantu murid menguasai topik pendarapan yang melibatkan nombor 2 digit dan nombor 2 digit. Soalan kajian pertama saya adalah, adakah kaedah kota Cerakin dapat membantu murid menguasai konsep pendarapan yang melibatkan nombor 2 digit dan nombor 2 digit? Soalan yang kedua adalah, bagaimanakah kaedah ini dapat menambahbaikkan amalan pedagogi seseorang guru dalam membantu murid menguasai konsep pendarapan nombor 2 digit dan nombor 2 digit? Seterusnya, saya memilih peserta kajian saya tanpa mengira kaum dan jantina. Peserta kajian saya terdiri daripada 3 orang, iaitu 2 orang lelaki dan seorang perempuan yang berbangsa India berumur 9 tahun. Masalah yang hadapi oleh murid saya ini, mereka suka bercakap semasa waktu PDP. Mereka kurang memberi tumpuan semasa PDP, semasa guru mengajar topik pendarapan. Mereka juga kurang keyakinan diri sendiri. Melalui pemerhatian saya semasa PDP topik pendarapan, saya mengenal pasti murid-murid ini tersebut lemah dalam topik pendarapan, iaitu khususnya pendarapan yang melibatkan nombor 2 digit dan nombor 2 digit. Saya telah memberi latihan sebanyak 6 soalan. 3 orang murid ini mendapat markah yang kurang daripada murid-murid yang lain. Mereka lemah dalam topik pendarapan khususnya nombor 2 digit dengan nombor 2 digit. Tindakan yang saya jalankan adalah mengikut model Kut-Lewin 1944. Saya telah melakukan 2 lingkaran. Semasa lingkaran pertama, saya telah merancang proses pelaksanaan saya, iaitu kaedah kota Cerakin dan borang-borang instrumen untuk mengumpul data saya. Lepas tu saya telah melaksanakan tindakan saya dengan menggunakan kaedah kota Cerakin sebagai bahan bantu mengajar PDP saya. Semasa pemerhatian, saya telah memerhati gerak-gerik murid tersebut dan macam mana reaksi mereka semasa guru mengajar kaedah tersebut, dan saya mengumpul data dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan. Sebagai refleksi, saya telah merumuskan peserta kajian saya masih tidak dapat menguasai kaedah kota Cerakin kerana mereka masih keliru dengan konsep kaedah tersebut pada lingkaran 1. Semasa lingkaran 2, saya telah merancang proses penambahbaikan kaedah saya. Contohnya, saya telah meletakkan nilai tempat seperti sah dan puluh di laju-laju tertentu. Dengan membuat penambahbaikan itu, saya telah melaksanakan tindakan saya dan menggunakan kotak Cerakin yang telah ditambah baik dalam PDP saya.
saya telah memerhatikan gerak-geri murid dan menggunakan instrumen atau soalan yang sama yang digunakan semasa lingkaran 1, supaya saya dapat membanding bezakan reaksi murid di lingkaran 1 dan lingkaran 2. Sebagai refleksi, peserta kajian saya dapat menyelesaikan soalan pendarapan nombor 2 digit dan nombor 2 digit dengan menggunakan kaedah kotak cerakin itu. Seterusnya, kaedah kotak cerakin selepas ditambah baikkan. Saya telah menambah baik dengan menggunakan nilai tempat sah dan puluh. Kalau digit sah, mereka akan mengisi nombor-nombor sah dekat sini. Kalau digit puluh, mereka akan mengisi nombor-nombor puluh, lepas tu mencerakinkan nombor tersebut dan mengisi dalam jadual tersebut. Seterusnya, semasa pelaksanaan kajian langkah 1, saya akan memberi ujian 1 untuk mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh murid tersebut dalam pendarapan. Lepas tu saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan kaedah itu. Lepas tu saya akan memerhati semua peserta kajian saya semasa mereka menyelesaikan soalan-soalan tersebut dengan menggunakan kaedah itu. Selepas tu saya akan melaksanakan ujian 2 yang sama, soalan yang sama seperti ujian 1 untuk mengetahui peningkatan mereka selepas pelaksanaan kaedah itu. Lepas tu saya akan temu bual dengan peserta kajian dan ketua panitia saya untuk mendapat pendapat mereka mengenai kaedah itu. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh gambar semasa murid menyelesaikan masalah soalan pendarapan dengan menggunakan kaedah tersebut. Murid ini sanggup menulis nilai tempat supaya dia mudah untuk mengklasifikasikan digit-digit dalam soalan itu. Murid-murid tersebut dapat menyelesaikan soalan-soalan pendarapan nombor 2 digit dengan nombor 2 digit melalui kaedah kotak cerakin. Seterusnya, dapatan kajian saya yang pertama adalah ujian 1 dan ujian 2. Ujian-ujian ini dapat membuktikan soalan kajian 1, iaitu kaedah ini akan dapat membantu murid dalam penguasaan konsep pendarapan nombor 2 digit dan nombor 2 digit. Sebenarnya ujian-ujian ini dilakukan untuk menguji tahap kefahaman murid dalam konsep pendarapan antara nombor 2 digit dan nombor 2 digit. Kita dapat tengok perubahan yang drastik antara 3 orang murid tersebut. Contohnya, murid A telah mendapat 70% semasa ujian 1. Akhir sekali, selepas tindakan tersebut, murid itu menyelesaikan soalan pendarapan itu dengan menggunakan kaedah itu dan mendapat prestasi yang cemerlang, iaitu 100%. Kita dapat melihat terdapat peningkatan sebelum dan selepas tindakan. Seterusnya, melalui pemerhatian, saya dapat membuktikan soalan kajian yang saya pertama juga. Kita dapat lihat dalam lingkaran 1, murid itu masih keliru dengan kaedah itu dan murid tidak faham akan konsep kaedah itu. Selepas guru memberikan penerangan yang lebih jelas, guru cuba mengklasifikasikan digit-digit itu mengikut nilai tempat, murid itu lebih faham akan konsep kaedah tersebut. Perubahan tingkah laku yang positif dalam kalangan peserta kajian telah berlaku daripada lingkaran 1 hingga lingkaran kedua. Mereka dapat menyelesaikan soalan-soalan itu dengan mudah dan jelas dan tepat. Contohnya, guru dapat memerhatikan gerak-geri murid. Contohnya, murid itu sanggup mengangkat tangan dan sanggup cuba untuk menyelesaikan soalan itu dengan menggunakan kaedah tersebut. Mereka berasa sangat seronok dan mereka berasa sangat gembira semasa mereka mendapat jawapan yang tepat melalui kaedah tersebut. Dengan ini, saya dapat membuktikan bahawa kaedah ini membantu murid dalam penguasaan pendarapan nombor 2 digit dan nombor 2 digit. Seterusnya, temu bual. Dalam melalui temu bual, saya dapat menekankan soalan kajian kedua, iaitu kotak cerakin ini dapat menambahbaikkan pedagogi guru dalam membantu murid menguasai konsep pendarapan. Sebenarnya daripada temu bual murid, saya dapat mendapat respon yang positif daripada murid
melalui pengekotan temu bual, semua respon yang diberi oleh murid adalah positif. Contohnya, murid itu memberi pendapat mereka bahawa kaedah ini membantu mereka dalam menyelesaikan pendarapan dan sangat senang untuk melakukan dan sangat menarik perhatian mereka kerana mereka hanya perlu mengutamakan sifir dalam kaedah tersebut. Mereka tidak perlu mengutamakan pengumpulan semula dan sebagainya. Daripada temu bual respon guru, Ketua Panitia Matematik telah memberi respon yang positif, iaitu beliau menekankan kaedah ini membantu murid yang lemah menguasai pendarapan dan seronok serta menarik minat murid melalui pemerhatian beliau. Beliau juga menyarankan supaya kaedah ini dapat diberi kepada guru-guru matematik yang lain supaya mereka dapat mengamalkan kaedah ini dalam PDP mereka masing-masing. Seterusnya, analisis dokumen. Analisis dokumen saya daripada ujian 1 hingga ujian 2. Semasa ujian 1, kita dapat lihat banyak masalah yang dihadapi oleh murid seperti kesilapan pengumpulan semula seperti yang gambar di sini, lepas tu kesilapan nilai tempat dan sebagainya. Selepas itu, selepas tindakan dijalankan, masalah-masalah ini dapat diatasi oleh kaedah kotak cerakin ini. Kaedah kotak cerakin ini tidak perlu pengumpulan semula, hanya mencerakinkan nombor-nombor dalam soalan tersebut dan mereka hanya perlu melakukan sifir 1 digit dengan 1 digit saja. Mereka tidak perlu melakukan sifir 2 digit dengan 1 digit. Lepas tu, penambahbaikan pedagogi ini membantu guru dalam meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran pendarapan, khususnya nombor 2 digit dan nombor 2 digit. Sebagai refleksi, kaedah ini dapat menguasai dan menggunakannya, murid ini dapat menggunakannya semasa ujian supaya mereka mendapat jawapan yang betul dan tepat sebab mereka faham akan konsep pendarapan jika mereka melakukan menyelesaikan masalah-masalah pendarapan dengan menggunakan kaedah tersebut. Murid hanya perlu menghafal sifir untuk membuat kaedah ini. Kaedah ini juga mudah untuk dibuat kerana kaedah ini menekankan konsep pendarapan. Khususnya dalam konsep pendarapan, nilai-nilai tempat itu amat memainkan peranan yang penting dalam pendarapan. Kaedah ini membantu murid untuk mengklasifikasikan digit-digit dalam soalan-soalan pendarapan mengikut nilai-nilai tempat yang betul. Kaedah ini mempunyai kelemahan-kelemahan seperti tidak menarik dan tidak berunsur kebat. So, sebagai cadangan, kaedah boleh menjadikannya lebih menarik dan berwarna-warni supaya dapat menarik perhatian murid. Boleh menambah baik dengan menerapkan unsur kebat sebab pada pembelajaran abad ke-21 ni, unsur kebat tu lebih ditekankan dalam amalan pedagogi guru atau amalan pengajaran dan pembelajaran seseorang murid. Seterusnya, sebagai tindakan susulan, saya ingin memberi cadangan iaitu meluaskan kaedah kotak cerakin ini kepada murid-murid pemulihan. Murid-murid pemulihan juga belajar konsep pendarapan. Kalau kaedah ini ditekankan dalam kalangan murid pemulihan, mungkin murid pemulihan dapat menguasai konsep pendarapan yang sebenar. Kaedah ini juga boleh menerapkan unsur teknologi dalam kaedah ini, iaitu dalam hal ini pembelajaran abad ke-21 ni lebih kepada TPEC, Technology Pedagogical Content Knowledge. Kalau macam tu, kita harus menerapkan unsur teknologi. Selepas tu menggunakannya dalam pendarapan yang melibatkan unit-unit ukuran, iaitu kaedah ini boleh menggunakan dalam unit ukuran seperti panjang, jisim dan isi badu dan sebagainya. Sekian saja pembentangan saya hari ini. Terima kasih.